Tiada suatu pun yang berjalan di dalam kerajaannya melain dengan perintah Allah Ta'ala. Ada kerajaan selain daripada kerajaan Allah? Tak ada. Dunia, akhirat, syurga, neraka, bumi dan langit, 7 petala langit, daripada atas sampai ke bawah, daripada kanan, kiri, depan, belakang, semua tu milik Allah. Setiap zarah yang bergerak, sama ada di planet Pluto, kau berapa dia debu, kau berapa dia angin nak bergerak sikit, malaikat Jibril nak gerak sikit lah, Allah Ta'ala yang menggerakkan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'nun. Maka setiap hari Allah Ta'ala adalah kerjaan dia. Ingat tu hidup saja kalau ni tu hidup hidup kita, tu hidup warga ni, tiap-tiap hari kerja sesuailah dengan ketuhanan dia. Maka kerajaan dia satu debu pun tidak terlepas daripada kuasa dia, kerana dia Tuhan kepada semua. Dia panggil kita jadi raja juga, tapi kita tak ada kontrol siapa kita mau lalu. Kita kata Tuhan apa dia? Maksud Malikul Mulk, Tuhan raja kepada semua jenis raja. Kerana raja hanya menguasai zahir gini ya. Kita makan nasi dia tak cara dah. Kita nak tidur kalau kita gapo dia dak. Tuhan ni raja kepada raja ni, pas dalam perut pedah kita, pas penyakit kita dalam perut kita lagu mana Tuhan cek belaka. Tuhan tahu belaka, Tuhan juga kontrol belaka. Pada sesuailah dia dengan Tuhan. Kesempurnaan dia nah. Dia kontrol seluruh tubuh kita. Tu masuk beriman dengan Allah. Jangan kata orang tanya, gapo dia pak cik masuk beriman dengan Allah. Beriman ni maksud dia percayalah wewe. Patut percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan lah. Halah percaya gapo dia? Percaya gapo dia? Percaya ke Tuhan, percaya gapo? Percaya ke Tuhan lah, beriman dengan Tuhan. Ada main oleh hak tolak kat. Nama dok kacau itel lagu tu beratlah. Masuk beriman dengan Allah ni maksud dia beriman. Percaya Allah Ta'ala tu ada. Ayat tu tak habis lagi. Beriman dengan Allah tu Allah ke? Beriman yang Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu tunggal. Allah Ta'ala tu kena mengaji lagi mengenai bab ketuhanan. Nah, ngaji apabila kita faham, kita pegang apa yang kita faham tu siapa mati. Mau faham dah kata Tuhan ni ada sungguh. Dalil dia makhluk ni ada. Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan tu ada. Tuhan ada juga sebab dia pencipta. Yang dicipta itu perlu kepada pencipta, yang mencipta tidak perlu kepada ciptaan dia. Sebagaimana tukang masak tak perlu kepada nasi goreng, tapi nasi goreng sangat berhajat kepada tukang masak. Kalau tak ada tukang masak, nyanyi dia tak ada nasi goreng tu. Tapi kalau ada tukang masak, dia tak nasi goreng, kau nak goreng ikut dia, nak tidur tengok TV ikut dia lah, tak ada masalah ke apa. Begitu juga Tuhan dengan makhluk. Makhluk nak ada mesti perlu kepada Allah. Tapi Tuhan nak ada perlu kepada makhluk? Tak perlu. Dia tetap dengan ketuhanan dah, dia benda ada dah, dia sempurna dah, tidak berhajat kepada apa-apa. Patu ya Tuhan sungguh sangat aku suruh kita semaya, suruh sembah dia, nak suruh naik pakat dia ke? Tak. Bapa Tuhan sungguh sangat suruh kita semaya bukan untuk diri dia, dia sudah sempurna dah ketuhanan dia. Bukan dengan sebab kita sembah Allah Ta'ala Tuhan jadi kau hebat, kau jadi kuat penyokong dia, kuat sokongnya. Tak. Dia tetap Tuhan yang sempurna dah. Patu kita nak sembah tu untuk kita. Matlamat hikmah dia kembali kepada kita. Apa demo semaya? Demo boleh masuk syurga. Demo boleh masuk syurga. Bukan Tuhan masuk syurga. Demo boleh masuk. Lepas tu demo tak semaya. Demo tak semaya, demo masuk neraka. Tuhan tak masuk neraka. Menyanyi. Jadi Tuhan tak ada kepentingan langsung dalam suruhan dia, dalam gapo dia tak perlu. Sebab dia dah sempurna dah. Kalau makhluk ni tak ada pun dia tidak ada ugah langsung. Dia tetap dengan kesempurnaan dia. Kalau makhluk ni tak ada, Tuhan tak ganas sangat. Sebab makhluk dia tak ada. Dah tak syarat. Supaya kita tukang masak bisa ni tak syarat goreng nasi goreng, tak syarat. Dia tak si goreng, dia tetap seorang tukang masak yang hebat. Tu maksud dia ketuhanan. Tuhan itu tidak perlu kepada kita, kita yang perlu kepada dia. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau kita tengok ni, Nabi Muhammad perlu kepada selawat kita, makhluk kita tak perlu. Nabi Muhammad Allah dan malaikat dah berselawat dah kepada Nabi Muhammad. Tak perlu dah pada makhluk kita. Pas kita dah bersungguh buat makhluk untuk kita. Kita nak duduk dengan Nabi Muhammad, kita nak duduk rapat dengan Nabi Muhammad, kerana tempat paling selamat sekali akhirat adalah tempat sebelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad buka peluang, siapa dia paling banyak berselawat boleh duduk dekat dengan hamba. Lepas tu duduk dekat dengan Nabi Muhammad dalam neraka, tak, dalam syurga Allah Ta'ala. Maka siapa dia nak ke siapa dia? Nabi Muhammad perlu kita ke kita perlu kepada Nabi Muhammad? Pok kita pakai tawak makhluk belaka, tak apa, tak ada ugah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap dapat syurga tinggi dah, tak ada ugah. Tapi kita akan terhegeh-hegeh pada hari kiamat, dia minta tolong dengan Nabi Muhammad, syafaat kita lah, gapo dia tolong kita, gapo dia. Kita selawat pun tak ajing dalam. Jadi kita buat makhluk, kalau kita buat gapo dia, kita sebenarnya perlu kepada Nabi.
Tu maksud dia. Maka Tuhan ni tidak perlu kepada apa-apa kerana dia sudah sempurna. Ingat, Tuhan tidak perlu kepada makan, Tuhan tak perlu kepada minum, Tuhan tak perlu kepada tidur. Kau Tuhan perlu tidur, nyanyo lah dia kata uruh tak tidur-tidur lah. Tengah malam pun dia cara bulan bintang, habis dia bercara. Gerak molek amo tidur, bangun-bangun molek siapa tolong. Nya cara tak tidur kali. Lama mana dah tak tidur, tak letih dia. Tidur ni kekurangan, kelemahan. Apa kita tidur? Kerana sesuai dengan kita makhluk. Maka kalau kita tidur, layak orang tak marah. Manusia spesies dia memang jenis tidur, jenis penat, jenis tubuh. Tak apa. Tuhan kalau kita kata Tuhan tidur, penat Tuhan. Tak ganah, bukan jadi Tuhan. Maka sifat-sifat itu sifat kekurangan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak duduk, Tuhan tidak berdiri, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak. Ni kata Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk mana atas langit? Patut sebelum ada langit jatuh belebok lah Tuhannya. Gamuk kata Tuhan lagu tu. Tarah tu ya Tuhannya. Kata sempurna sangat dia perlu kepada langit apa? Sebelum ada langit Tuhan tidak duduk di mana-mana. Tuhan tidak berhajat kepada mana-mana tempat, kerana tempat Tuhan yang cipta. Kalau Tuhan berhajat kepada tempat, masih tidak boleh dipanggil Tuhan kerana masih berhajat kepada sesuatu. Tu sempurnanya Tuhan. Istighna'u ila an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Tu takrif Tuhan. Maksud Tuhan ni satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Tu maksud Tuhan. Takrif Tuhan. Orang panggil apa dia? Tuhan ni apa dia? Kita kata Tuhan ini satu benda yang tidak berhajat kepada sesuatu. Dan semua sesuatu berhajat kepada dia. Tu dua. Dia tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Maka dua syarat ni, dua benda ni kalau ada pada sesuatu, maka dia dipanggil Tuhan. Okey, orang kata tokong ni Tuhan. Kita tanya, tengok. Dia tidak berhajat kepada sesuatu ke tak? Tak. Dia berhajat kepada orang pahak tubuh dia, bentuk tubuh dia. Petang hari lagi tak kira dah Tuhan, salah dah. Apa dia lagi mengaku jadi Tuhan? Semua salah belaka, tidak ada dua ciri ni. Ada saja dua ciri ni, maka orang itu layak jadi Tuhan. Manusia tak ada lah. Tapi ada dua ciri ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala saja ada dua ciri ni, tidak berhajat kepada sesuatu dan sesuatu berhajat kepada dia. Hak lain buah saja, menipu kosong saja. Tu percaya dengan Tuhan. Wajib secara umumnya kita beriktikad yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dan mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat ketuhanan, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Mustahil bagi Allah.